Assalamualaikum semua, selamat pagi. Okey, selamat menonton video daripada unit kokurikulum SMK St. Patrick. Jadi pada hari ini, cikgu akan bagi satu taklimat khas kokurikulum secara dalam talian memandangkan anda semua tidak dapat hadir ke sekolah disebabkan pandemik COVID-19 kan. Jadi cikgu akan bagi taklimat, so cikgu harap semua murid dapat mengikuti taklimat ini sehingga ke akhir. Jadi ini merupakan satu norma baru yang kamu semua kena biasakan selain daripada pembelajaran, aktiviti kokurikulum juga melalui atas talian. Baik. Jadi untuk makluman murid semua, Cikgu Normi, PKko SMK St. Patrick yang telah menggantikan Ustaz. Jadi saya harap murid semua dapat berikan kerjasama untuk kita sama-sama menjayakan kokurikulum di sekolah kita sesuai dengan hala tuju pengurusan KOK iaitu mewujudkan kemenjadian murid dalam kokurikulum. Jadi ini khas untuk murid. Kemenjadian ini bermakna kamu boleh menjadi seorang murid yang berketerampilan, berkepimpinan, mahir dalam komunikasi, boleh masuk ke dalam masyarakat. Persediaan untuk kamu masuk ke dalam masyarakat suatu hari nanti. Baik, seterusnya untuk pengurusan kokurikulum SMK St. Patrick tahun 2021, semua seperti mana yang saya maklum tadi, yang diterajui oleh saya, Cikgu Normi, kemudian saya dibantu oleh Cikgu Azham selaku SU kokurikulum dan 4 orang guru kanan yang akan membantu menyelaras aktiviti-aktiviti kokurikulum kita. Baik, ini info kokurikulum yang kita ada di SMK St. Patrick. Kita ada rumah sukan, kita ada unit beruniform, kita ada persatuan, kita ada kelab sukan dan permainan serta 1M1S yang digabungkan. Justru setiap murid wajib menjadi ahli bagi setiap yang dinyatakan tadi dan pendaftaran nama murid telah pun selesai. Baik, ini untuk rumah sukan. Kita ada 3 rumah sukan iaitu merah, biru, kuning dan latihan diadakan setiap hari kecuali hari Rabu. Hari Rabu kita khususkan untuk aktiviti kokurikulum. Jadi latihan pada jam 2.30 hingga 3.30 petang. InsyaAllah sekiranya pelajar dibenarkan datang ke sekolah dan kita akan ikut SOP yang telah ditetapkan untuk menjalankan aktiviti latihan rumah sukan. Baik, jadi semua pelajar wajib kecuali ada surat sokongan daripada pihak hospital sahaja yang mengesahkan bahawa murid tidak dapat menjalankan aktiviti bersukan. Walau bagaimanapun, murid kena berada di sekolah sehinggalah tamat waktu latihan. Untuk makluman yang mana ada surat doktor, walaupun mereka tidak dapat menjalani latihan. Sebab ini penting untuk pengisian markah PAJSK nanti. Baik, oleh itu, semasa aktiviti bersukan, murid perlu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan demi keselamatan. Okey, di padang murid hanya berada bersama guru dan menjaga keselamatan. Selain itu, untuk kekemasan, murid perlu memakai baju sukan sekolah yang telah dibeli di koperasi yang berwarna biru dan juga seluar sukan sekolah. Seluar sukan sekolah berkasut sekolah ataupun kasut hitam, kasut sukan hitam atau putih yang tidak fancy, tidak berwarna-warni, tidak bercorak. Jika murid seluar ada masalah, tidak boleh membeli seluar buat masa terdekat, kita benarkan memakai seluar sukan hitam, kosong, tak ada sebarang corak, tak ada jalur-jalur yang berwarna-warni, hanya satu jalur putih saja dibenarkan. Jadi pelajar kena akur dengan peraturan pihak sekolah. Baik, ini contoh pemakaian lengkap baju sukan. Perempuan Muslim mesti memakai tudung berwarna hitam, bukan selendang, bukan tudung bawal, bukan yang tudung berpin. Sebaliknya tudung sarung hitam. Okey, murid lelaki mesti memasukkan baju ke dalam atau tie-in kemas. Tak boleh londeh baju keluar.
Okey, ini contoh seluar sukan yang beli di koperasi yang ada tertulis SMKSP di tepi ya. Jadi untuk makluman semua, baju sukan yang dijual koperasi hanya berlengan panjang sahaja. Pelajar tidak dibenarkan memotong lengan menjadi lengan pendek. Tak dibenarkan. Baik, ini contoh pemakaian baju sukan yang tidak lengkap. Kalau kita tengok, tidak berkasut semasa berada di padang. Okey, keselamatan kamu sangat penting kerana kita tidak tahu apa yang ada di padang. Benda berbahaya. Okey, kemudian kalau kamu tengok pelajar ini memakai seluar sekolah, bukannya seluar sukan. Dan juga berselipar. Okey, berselipar. Ini satu kesalahan. Okey, kalau kita tengok murid ini pula berseluar pendek. Okey, berseluar pendek dan memakai kasut sukan fancy berwarna-warni. Ini tidak dibenarkan. Pelajar tidak dibenarkan memakai pakaian seperti ini. Baik, seterusnya unit beruniform kita ada kadet remaja sekolah, kadet polis, pengakap dan bulan sabit merah. Justru murid diwajibkan membeli t-shirt. Ini wajib unit beruniform masing-masing sebelum sekolah dibuka pada 8 Mac. Jadi berdasarkan salin nama nanti murid boleh tengok mereka unit uniform apa dan boleh mula membeli unit uniform berkenaan. Baik, selain itu murid juga diwajibkan membeli uniform lengkap. Okey, yang ini bagi tujuan perhimpunan co-curriculum pada setiap bulan, iaitu minggu ketiga kita ada perhimpunan co-curriculum. Jadi mereka perlu memakai uniform lengkap daripada baju, topi sehinggalah kasut. Okey, ini contoh pemakaian yang lengkap unit uniform kadet polis. Contohnya ada topi, ada baju lencana bertali pinggang dan sebagainya. Ini pula contoh pemakaian t-shirt. Okey, t-shirt dan pelajar perempuan Muslim memakai t-shirt kadet polis. Bukannya memakai tudung kadet polis, bukannya tudung hitam. Okey, ini bulan sabit merah Malaysia. Jadi kalau pelajar memakai slek perlu memakai tali pinggang yang berwarna putih yang untuk bulan sabit. Slek putih atau slek hitam dan berkasut hitam ataupun t-shirt. Baik, seterusnya kadet remaja sekolah. Okey. Jika pelajar memakai t-shirt, mereka dibenarkan memakai bersama seluar hijau sekolah dan bertali pinggang. Okey, kalau sekiranya murid memakai kemeja, perlu memakai seluar KRS yang lengkap, bukannya seluar sekolah. Itu kena teliti betul-betul dari segi pemakaian dan bertali pinggang. Okey, tali pinggang KRS. Dan ini pula barrel KRS. Okey, jadi sangat penting terutamanya apabila kita mengadakan pertandingan kawat. Ini pula adalah pakaian pasukan pengakap, uniform lengkap iaitu ada topi, ada scarf, okey, dengan lencana dan slek blue black. Okey, slek blue black mereka dengan kasut hitam ataupun t-shirt. Okey, t-shirt pengakap. Baik, untuk kelab dan persatuan kita ada 12 kelab persatuan. Okey, jadi murid akan didaftarkan mengikut kelab persatuan yang telah ditentukan. Baik, kelab sukan dan permainan kita ada 4 kelab sukan dan permainan, bola jaring, bola sepak, badminton dan juga frisbee. Okey. Baik, ini untuk makluman semua jadual aktiviti co-curriculum 2021. Bermula pada minggu hadapan, pelajar akan menjalankan aktiviti co-curriculum secara atas talian setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu, guru berkenaan akan berikan aktiviti dan pelajar perlu memberi maklum balas. Okey, memberi maklum balas. Jadi maklum balas itu dikira sebagai kehadiran murid dalam aktiviti co-curriculum. Baik. Untuk aktiviti bersemuka nanti, sekiranya dibenarkan datang ke sekolah, aktiviti dijalankan setiap hari Rabu jam 2 hingga 4.30 petang. Bilangan perjumpaan 12 kali.
So jangan nanti pelajar perlu akur dan waris juga perlu akur dengan peraturan pihak sekolah bahawa aktiviti kokurikulum pada jam 2 hingga 4:30 setiap petang dan tiada alasan untuk membawa anak pulang sebelum jam 2 petang. Jadi ini perlu maklum, semua waris perlu maklum. Setiap hari Rabu juga kita ada aktiviti pemantapan kokurikulum pada jam 7.15 hingga 7.45 pagi. Ini termasuklah aktiviti senam aerobik. Antara program peningkatan kokurikulum SMK St. Patrick adalah untuk mencari bakat-bakat baru. Bakat baru sama ada dalam bidang koakademik, sukan dan juga unit beruniform. Justru murid-murid yang baru mendaftar, murid tingkatan 1 dan peralihan yang pernah mewakili sekolah semasa di sekolah rendah, sama ada peringkat sekolah, daerah, negeri ataupun kebangsaan, perlu maklumkan kepada guru tingkatan nama, tingkatan dan acara yang disertai serta pencapaian kamu. Khas untuk murid tingkatan 1, peralihan dan juga murid-murid baru. Untuk rekod kita. Dan jika ada CJ, saya juga minta murid yang ada CJ supaya sertakan sekali CJ, sekadar ambil gambar dan maklum saja. Jadi saya harap sangat kokurikulum aktiviti kokurikulum tahun 2021 kita terus cemerlang. Dan saya ucapkan tahniah kepada murid-murid tahun 2020 yang telah cemerlang dalam aktiviti kokurikulum juga menyertai pertandingan secara atas talian. Tahniah sekali lagi saya ucapkan. Jadi makluman kepada murid, setelah menonton video ini, saya hendak kamu tulis di ruangan komen dalam YouTube nama dan tingkatan. Itu bukti kehadiran kamu untuk aktiviti kokurikulum kali pertama, iaitu menonton video taklimat. Setiap murid perlu tulis ruangan komen nama dan tingkatan kamu, bukti kehadiran. Jadi sekali lagi saya ingatkan. Baik, jadi sekian. Terima kasih kerana menonton. Bye.